Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang konsep istinja. Istinja iaitu menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar kencing ataupun air besar. Istinja iaitu suatu perbuatan bagi menghilangkan najis ataupun mengurangkannya daripada tempat keluar kencing ataupun air besar. Iaitu seseorang yang sudah melakukan buang air kecil ataupun air besar, maka syarak menuntut supaya kita bersihkan. Ya, bersihkan. Jadi bersihkan najis daripada tempat keluarnya, iaitu kemaluan itu. Sama ada kita hilangkannya, bersih sehingga hilang, ataupun bersih sekadar mengurangkannya, maka ini dinamakan sebagai istinja. Ya. Syarak mengajar umatnya supaya kita sentiasa mengekalkan diri mengekalkan diri dalam keadaan suci. Jadi antara cara syarak ajar umatnya untuk mengekalkan kesucian iaitu dengan perbuatan istinja, iaitu setelah selesai daripada buang air kecil ataupun air besar, dan hukumnya adalah wajib. Ya, bukan sunat, bukan harus, bukan ada pilihan untuk tidak ataupun berbuat istinja ataupun tidak, bahkan hukumnya wajib. Ya, kita bicarakan tentang keadaan umat manusia yang mampu untuk melakukan istinja, maka hukumnya wajib. Sekiranya tidak mampu, itu kita tidak bincangkan. Ya, mungkin sakit dan sebagainya, itu ada rukhsah yang diberikan oleh syarak. Tapi dalam keadaan mampu untuk mengurangkan ataupun menghilangkan najis daripada tempat keluarnya, maka dia wajib untuk melakukannya. Dengan kata lain, sekiranya seseorang meninggalkan perbuatan istinja dengan sengaja dalam keadaan mampu, maka hukumnya haram, maka hukumnya berdosa. Ya, baik. Istinja dia perlu menggunakan alat. Ya, perlu menggunakan alat ataupun sesuatu untuk menghilangkan najis tersebut. Jadi antara benda ataupun alat yang kita boleh buat istinja ataupun mengurang atau menghilangkan najis daripada tempat keluarnya, antaranya air lah. Jadi air ni asas untuk kita istinja. Asal untuk kita beristinja ataupun menghilangkan najis daripada tempat keluarnya, iaitu dengan menggunakan air. Jadi sebab itu perbincangan sebelum ni kita dah bincangkan konsep air. Ya, ada bahagian-bahagian air. Tujuannya supaya kita menggunakan air yang sesuai untuk kita buat bersuci. Ya, kita belajar bahagian-bahagian air, antaranya ada air yang suci lagi menyucikan, air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh untuk digunakan. Ada air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan, seperti air mustakmal. Ada air yang tidak suci zatnya, bahkan tidak boleh menyucikan benda lain, iaitu air mutan najis. Apa tujuan kita belajar bahagian-bahagian air itu? Ya, untuk kita gunakan dalam ibadah-ibadah seperti istinja ini. Perbuatan-perbuatan seperti istinja ini. Jadi selain daripada istinja, maka kita selepas ni akan bincangkan perkara berkaitan dengan wuduk, mandi wajib. Jadi kita perlu juga, sebab itu kita belajar tentang bahagian-bahagian air yang telah kita bincangkan sebelum ni. Jadi air merupakan salah satu alat untuk kita istinja. Ya, air yang macam mana? Iaitu air yang suci lagi menyucikan. Ya, supaya istinja kita itu sempurna, maka kita kena gunakan air yang suci lagi menyucikan. Ya, iaitu merupakan air mutlak. Air mutlak ni apa? Telah kita bincangkan sebelum ni, iaitu air yang kekal dengan sifat semula jadinya. Ya, tak kisahlah air laut ke, air sungai ke, air hujan, air mata air dan sebagainya, itu merupakan air mutlak sekiranya kita tidak berubah, kita tidak mengubahnya dengan sengaja. Ya,
Contohnya kita letakkan sesuatu dengan air tersebut sehingga sifat air tersebut berubah, maka dah tak jadi air mutlak. Tapi kalau dia tu ada sifat semula jadi macam rasa masin, rasa payau, rasa pahit, warna dia mungkin hijau atau biru ataupun agak perang dan sebagainya dengan sebab semula jadi, masih kita kategorikan ia sebagai air mutlak. Jadi istinja kita boleh gunakan air mutlak. Boleh juga kita nak gunakan air musyammas, iaitu air yang suci, lagi menyucikan tetapi makruh untuk kita gunakan. Ya, boleh dari sudut boleh ataupun tidak. Maksudnya boleh tak ia menghilangkan najis? Sah tak dari sudut syarak? Ya sah. Tetapi disebabkan ia memberi kesan kepada kesihatan badan, maka air tersebut kalau boleh jangan kita gunakan. Ya, kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada badan. Tapi dari sudut sah ataupun tidak, boleh, tak ada masalah. Sah. Ya. Kemudian harus menggunakan benda yang keras, lagi kesat. Kalau kita tidak gunakan air untuk istinja, maka kita boleh gunakan benda-benda lain yang sifatnya keras dan kesat. Ya, seperti batu, daun kering dan seumpamanya kulit-kulit kayu. Ya, maka boleh kita hilangkan. Tapi bila kita gunakan sesuatu selain daripada air, maka ia tidak menghilangkan kesan air tersebut, kesan najis tersebut. Contohnya kalau kita selepas kita buang air kecil ataupun air besar, kita bersihkan dia menggunakan air mutlak, maka dia akan hilang dia punya kesan dan dia punya kesan dan dia punya najis tersebut. Najis dan kesannya akan hilang. Tapi bila kita gunakan selain daripada air seperti batu dan sebagainya, ya, kita hilangkan zat najis tersebut tetapi kesannya masih ada. Yang ini yang dinamakan sebagai mengurangkannya. Jadi najis tu akan berkurang pada tempat keluarnya. Jadi ini hukumnya sah dari sudut syarak. Masih lagi dianggap sebagai istinja yang sah. Ya. Adapun sekiranya ada kedua-duanya, benda kesat ada, air pun ada, maka afdalnya kita guna kedua-duanya. Mula-mula kita gunakan benda kesat seperti batu contohnya, kemudian kita guna air. Itu yang paling afdal. Tapi kalau nak guna air sahaja pun tak ada masalah. Kerana apa? Kerana air terlebih afdal daripada batu dan seumpamanya, sebab air tu boleh menghilangkan zat dan kesan najis tersebut. Adapun batu ataupun benda kesat, dia hanya menghilangkan zat ataupun fizikal najis tersebut, tetapi dia tidak menghilangkan kesan. Jika menggunakan batu atau seumpamanya, kalau kita gunakan sesuatu benda yang selain daripada air, seperti batu dan seumpamanya, disyaratkan batu itu ataupun yang seumpamanya itu kering sifatnya. Tak boleh kita gunakan batu yang basah contohnya. Ya, kerana najis kita dalam keadaan basah. Batu kalau basah, maka dia tidak dapat mengurangkan najis yang ada pada tempat keluarnya. Ya. Dan digunakan sebelum najis pada kemaluan kering. Supaya apa? Ketika najis tu keluar dalam keadaan basah, maka kita istinja, maka berlaku perpindahan najis pada kemaluan kepada batu. Maka dia akan lekat pada batu. Ya. Tapi bila najis tu kering pada kemaluan, lepas tu kemudian baru kita istinja, maka tidak ada perpindahan najis di situ. Kalau pindah pun, maka kesannya masih banyak. Jadi disebabkan itu, kena pastikan alat untuk kita istinja itu dalam keadaan kering, najis tadi tu masih basah, supaya berlaku perpindahan najis daripada kemaluan kepada alat yang kita buat istinja tersebut. Ya, tak adalah kita tak boleh seperti kita dah buang air kecil ataupun buang air besar, lepas tu lama kemudian setengah jam ke 1 jam kemudian baru kita nak istinja, padahal najis dah kering pada kemaluan. Maka tak boleh. Ya. Najis yang keluar tidak melewati ataupun tidak mengalir pada papan punggung ataupun
zakar atau tempat keluar najis pada perempuan bahkan tidak berpindah daripada tempat terkena najis ketika ia keluar. Maksudnya, kalau sekiranya najis tersebut dah meleleh ataupun berpindah ke tempat lain, ya, pada asalnya dia keluar di kemaluan contohnya. Lepas tu dia meleleh ke bahagian-bahagian lain, ya, bukan di tempat keluarnya najis, maka bahagian itu dah tak boleh dah buat istinja, maka kena cari air untuk bersihkannya. Ya, istinja ini hanya sah apabila kita hilangkan najis pada tempat keluarnya. Sekiranya dia sudah berpindah ke tempat lain, ke bahagian suci yang lain, maka kita tak boleh lagi ambil batu untuk kita hilangkan tempat yang najis yang meleleh tadi itu contohnya. Ya, tempat yang meleleh tadi itu kita kena bersihkan dia dengan air. Bilangan batu atau yang seumpamanya tidak kurang daripada 3 biji atau 3 permukaan, boleh ditambah mengikut bilangan yang ganjil sekiranya masih tidak bersih. Ya, supaya najis tersebut itu dapat kita kurangkan dengan banyak, maka sekurang-kurangnya kita gunakan 3 alat, kalau batu tu 3 biji contohnya, ya, supaya kita dapat kurangkannya dengan banyak. Ya, kalau nak lebih pun tak apa, ya, 5, 7, afdalnya dengan kiraan yang ganjil, 3, 5, 7 dan sebagainya. Sekiranya tak bersih lagi, kita tambah. Tak bersih lagi, kita tambah lagi alat batu tu contohnya, ya. Baik, kita Islam dia mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu perkara dengan sempurna. Ya, dia akan mengajar kita segala skop kehidupan. Ya, sampaikan kita apabila kita buang air kecil atau air besar pun ada adab-adabnya. Jadi antara adab kita buang air kecil ataupun air besar, iaitu kita mestilah duduk di tempat yang jauh, ya, ataupun kita kata kita mestilah buang air kecil ataupun air besar jauh daripada laluan ataupun tempat manusia berhimpun, ya. Ya, mungkin kat semak-semak ke ataupun mana-mana sahaja. Kalau sekarang ni dah ada bilik air, ya, untuk kita buang air kecil memang dah dihaskan, ya, buang air besar dan sebagainya. Ya, maka tidak khawatir. Ya, kalau tak ada bilik air, maka kena elakkan daripada buang air kecil ataupun buang air besar di tempat laluan manusia ataupun tempat mereka berkumpul. Masuk disunatkan kaki kiri. Ini biasalah, ya, ada adab yang kita sudah belajar daripada kecil lagi, iaitu disunatkan kaki kiri. Ya, ini sebab kebanyakan kita apabila buang air kecil, kita dah disediakan tandas, ya, kat mana-mana sekalipun, maka masuk ke tandas dengan menggunakan kaki kiri dan keluar dengan menggunakan kaki kanan, ya, sebagai tanda tempat buang air itu adalah tempat yang najis, maka kita masuk dengan kaki kanan. Tidak seperti kita nak masuk masjid tempatnya suci, tempat ibadah dan sebagainya, maka afdalnya kita masuk dengan kaki kanan. Kita nak masuk bilik air kaki kiri, ya. Dan membaca doa, ya, membaca doa lah yang sebagaimana yang kita dah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Tidak membawa masuk nama Allah dan seumpamanya. Kalau boleh elakkan kita membawa bersama-sama sesuatu alat, sesuatu benda yang ada padanya nama Allah, ya, ataupun ayat Quran, ya, kerana takut kena najis, ya, kena najis, dan ia adalah suatu perkara yang kurang adab, ya, kita terhadap Allah. Tidak menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Ini mungkin sekiranya kita buang air kecil ataupun air besar di tempat yang tidak ada penghalang, dinding contohnya, ya, ataupun tempat tu terlalu luas, ada dinding tapi masih terlalu luas,
Maka sekiranya kita buang air kecil, air besar, maka kita jangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkan arah kiblat. Ya. Haram di sini disebabkan oleh kita telah mendedahkan aurat kita ke arah yang mulia, iaitu arah kiblat. Arah kiblat tu arah yang mulia. Maka tak sewajarnya kita mendedahkan aurat menghadap ke arah yang mulia, iaitu kiblat. Sekiranya ada dinding tak ada masalah. Biasanya kita buang air kecil dekat bilik air, ada dinding, pintu dan sebagainya. Ya, maka sekiranya menghadap ataupun membelakangkan kiblat pada waktu tu tak ada masalah. Ni cerita sekiranya tempat tu luas ataupun tempat tu ada dinding tetapi terlalu jauh daripada badan kita. Maka kat sana elakkan daripada kita menghadap arah kiblat ataupun membelakangkannya. Baik, selesai kita membincangkan tentang cara untuk kita menghilangkan najis, ya, bersuci ataupun cara kita bersuci daripada najis. Ya, kalau kita nak sembahyang contohnya, maka kita kena pastikan diri kita ni dalam keadaan suci daripada, yang pertama suci daripada najis, yang kedua suci daripada hadas. Jadi perbincangan yang kita sudah bincangkan sebelum ni, iaitu berkaitan dengan cara-cara menyucikan najis, jenis-jenis najis ada 3 bahagian, ada cara menyucikannya dan sebagainya, ada cara untuk kita beristinja. Ya, tujuan kita belajar atau perbincangkan perkara tersebut iaitu untuk kita melakukan persediaan bagi sebahagian ibadah yang memerlukan kepada bersuci daripada najis. Jadi perbincangan bersuci daripada najis tu dah selesai. Kemudian kita nak pastikan diri kita ni pula suci daripada hadas. Jadi hadas ini tidak seperti najis. Najis kita boleh nampak secara fizikal, ya. Kita boleh nampak secara fizikal, secara umumnya macam tu. Ya, ataupun dia memang berasal daripada sesuatu zat, ya, sesuatu benda fizikal. Contohnya macam air, tahi dan sebagainya, kita nampak bentuk ataupun warna ataupun sifat-sifat zat tersebut, zat najis tersebut. Ya. Jadi kita hilangkan dia dengan cara-cara yang telah diajar oleh syarak. Adapun hadas ni benda yang kita tak nampak. Kita tak boleh nampak. Ya, kalau najis ada pada badan seseorang, pakaian seseorang, mungkin kita boleh bagi tahu dia pakaian kamu ada najis. Tapi bagi seseorang yang padanya ada hadas, kita tak boleh nak bezakan, ya, dia ada hadas ataupun tidak. Jadi hadas pula terbahagi kepada 2 bahagian. Kalau najis sebelum ni kita bincangkan dia ada tiga jenis. Ya, najis berat, najis ringan dan najis pertengahan, dan kita juga telah bincangkan tentang cara menyucikannya. Tetapi hadas dia dibahagikan kepada 2 bahagian. Hadas kecil juga hadas besar. Jadi sebelum kita bincangkan berkaitan dengan wuduk, maka kita kena kenal dulu apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar. Hadas kecil iaitu perkara iktibari yang ada pada 4 anggota badan. Ya, perkara itu ada, hadas tu ada. Hadas itu ada pada 4 anggota badan. Yang kita kena hilangkan hadas tersebut daripada 4 anggota badan ni. Ya. Sekiranya kita sudah hilangkan, maka kita dalam keadaan bersuci. Cara untuk menghilangkannya dengan apa? Dengan cara berwuduk. Ya, apakah 4 anggota tu? Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu hendak mendirikan sembahyang, maka hendaklah kamu basuh muka kamu. Jadi anggota pertama tu muka. Yang kedua dia kata wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sehingga ke siku.
Jadi anggota yang kedua iaitu tangan. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Jadi anggota ketiga iaitu kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, serta kaki kamu sehingga ke buku lali. Jadi ini 4 anggota yang wajib kita basuh kerana padanya itu ada hadas yang dinamakan dengan hadas kecil. Adapun hadas besar hadas yang berlaku di seluruh anggota badan. Ya, seluruh anggota badan. Kalau hadas kecil dia ada pada 4 anggota sahaja. Adapun hadas besar dia berlaku di seluruh anggota badan. Sebab tu kita disyariatkan untuk bersuci dengan mandi wajib, iaitu kita sapu ataupun basuh di bahagian badan ini daripada hujung badan, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Ya. Untuk tujuannya untuk hilangkan hadas di seluruh anggota badan. Baik. Definisi wuduk dari sudut bahasa iaitu elok dan berseri. Dari segi syarak, dari sudut istilah syarak, iaitu wuduk, bila kita kata wuduk, maka kita faham bahawasanya wuduk itu merupakan suatu perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Jadi perkataan wuduk yang asalnya bermaksud elok dan berseri digunakan oleh syarak sebagai suatu perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Jadi bila kita kata kamu dah ambil wuduk ke belum, ya, itu merujuk kepada suatu perbuatan yang kita gunakan air pada anggota-anggota tertentu dengan niat, iaitu ambil semayang, ambil air semayang lah, ya. Okey, baik. Dalilnya yang kita sebutkan tadi, ya, iaitu apabila Allah suruh kita supaya basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala serta basuh kaki sampai ke buku lali apabila kita hendak mengerjakan sembahyang, ya. Jadi hukumnya di sini adalah wajib. Kita nak sembahyang maka kena basuh 4 anggota ni dengan niat dia. Niat itu niat angkat hadas. Fardu wuduk ataupun kita sebut dengan rukun wuduk. Rukun wuduk ataupun fardu wuduk iaitu perkara-perkara yang perlu kita buat ketika berwuduk, ya. Ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh kedua tangan sehingga ke siku. Yang keempat sapu sebahagian kepala. Yang kelima basuh kedua kaki hingga ke buku lali. Yang keenam tertib. Baik. Jadi asalnya Quran sebut ada 4 sahaja anggota, iaitu apabila kita nak sembahyang maka basuh muka, tangan, kepala, sapu kepala serta basuh kaki. Baik, syarak sebut Al-Quran sebut ada 4 anggota yang perlu dibasuh ketika nak sembahyang. Tapi dalam ayat tadi tu dia tak sebut niat nak sembahyang. Dia tak sebut pula bila kita nak kerjakan sembahyang perlulah berniat, lepas tu barulah basuh muka, barulah basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki serta tertib. Dia tak sebut pula niat dengan tertib, tapi faham, ya, berdasarkan saranan Nabi ataupun peringatan Nabi kepada kita melalui hadis yang lain yang biasa kita dengar, iaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Ya, kadang-kadang kita boleh kata kita basuh muka. Ya, basuh muka ni kadang-kadang tujuannya untuk membersihkan muka saja. Padahal perbuatan tersebut sama dengan kita nak ambil wuduk. Wuduk pun basuh muka. Basuh muka nak hilangkan ngantuk pun basuh muka. Basuh muka nak bersihkan muka daripada minyak pun basuh muka juga. Jadi perbuatan sama. Nak bezakan perbuatan kebiasaan itu tadi dengan ibadah, iaitu wuduk, maka kenalah niat. Jadi niat kat sini penting. Dalam mazhab Syafi'i dia letakkan rukun pertama itu niat, walaupun Quran tak sebut, tapi para ulama berpandangan perkara tersebut penting, sangat-sangat penting untuk kita letakkan
dalam nak melakukan sesuatu ibadah. Sama juga macam sembahyang, mandi wajib, ya, tunaikan haji, berpuasa dan sebagainya, walaupun Nabi tak sebut secara khusus, tapi Nabi sebut secara umum. Setiap perbuatan perlu kepada niat. Ya, jadi kita faham apabila kita melakukan ibadah, maka keutamaan niat tu adalah penting. Niat tu sangat penting supaya dia dapat bezakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Jadi niat niat baik apa sahaja perbuatan ibadah, maka tempat niat adalah di dalam hati. Ya, tempat niat adalah di dalam hati, iaitu apa yang kita lahirkan dalam hati. Apa yang muncul dalam hati kita tu. Ya, apa yang kita qasadkan dalam hati kita, apa yang kita letakkan tujuan matlamat dalam hati kita tu, itu namanya niat. Ya. Kita lahirkan matlamat dalam hati kita, qasad, tujuan dalam hati kita tu kita namakan sebagai niat. Kita bila kita basuh muka, tujuannya untuk apa? Tengok pada hati kita. Ya, hati kita melakukan perkara tersebut atas tujuan apa? Atau dan disunatkan lafaz. Ya, disunatkan lafaz. Dalam mazhab Syafi'i, lafaz niat adalah hukumnya sunat. Ya, kalau tak lafaz pun tidak mengapa. Tapi kalau lafaz tu lebih baik. Dia ada tujuannya. Tujuannya supaya dengan lafaz tadi dapat membantu hati untuk selari niat itu dengan perbuatan. Ya. Bila kita lafaz, jadi kita peka lafaz kita tu perbuatan tadi tu untuk apa. Ya. Bila kita tak lafaz, kemungkinan kita lupa untuk niat di dalam hati. Jadi disunatkan lafaz. Ya, macam kita biasalah diajar daripada kecil lagi, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ya, tujuannya untuk membantu hati. Tadi kita kata niat dalam hati tu hukumnya wajib. Maka lafaz tadi membantu kita melakukan perkara yang wajib tadi tu, iaitu niat. Baik. Jadi niat tadi ni, kita apabila kita berwuduk, niat mestilah disertakan ketika membasuh muka. Ya? Mestilah disertakan ketika membasuh muka. Kita supaya kita dapat lihat perbezaannya ataupun keadaannya macam ni. Contohnya kalau puasa, kita niat dahulu, kemudian baru kita puasa. Puasa lain. Ya, amal ibadahnya lain. Berbanding solat, wuduk, mandi wajib dan sebagainya, niat tak boleh kita dahulukan, kemudian barulah kita melakukan perbuatan tu. Ya, kalau solat, wuduk dan mandi wajib, niat tu mesti di dalam perbuatan tu, ya, iaitu mestilah beriringan dengan perbuatan yang paling awal dalam ibadah tersebut. Contohnya wuduk, maka niat wuduk kita dah lafaz sebelum daripada tu. Tapi masa kita meletakkan air ataupun menyapu muka menggunakan air, apabila air itu sentuh sahaja di muka, maka di sinilah kewajipan niat di dalam hati tu. Ya, walaupun sebelum ni dah niat, bagus. Ya, cuma tempat yang paling kita nak kena jaga, iaitu ketika membasuh muka tu mesti berserta dengan niat. Ya, sebab kalau kita katakan rukun itu dia mesti di dalam perbuatan. Kalau solat tu kan, kita ada rukun takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, itu semua kan di dalam sembahyang. Jadi niat kalau dia dinamakan sebagai rukun, dia mesti di dalam perbuatan. Di dalam perbuatan sembahyang. Ya, kalau di luar perbuatan sembahyang, kita tak sebut dia dengan rukun. Kita sebut dia dengan syarat. Tapi disebabkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, diajar supaya niat itu sebagai rukun, maka dia mesti di dalam perbuatan ibadah tersebut. Ya, dia mesti ada dalam perbuatan ibadah tersebut. Jadi
Yang paling sesuai diletakkan niat iaitu pada awal perbuatan, iaitu ketika membasuh muka. Jadi masa basuh muka tu sertakan niat dalam hati. Yang kedua, membasuh muka. Jadi ini antara yang dituntut oleh syarak. Ya. Tapi macam mana nak basuh muka? Iaitu basuhlah bahagian muka tu. Basuhlah semua bahagian muka. Muka pula mana dia punya bahagiannya yang perlu dibasuh, iaitu bermula daripada anak telinga kanan sehingga anak telinga kiri. Daripada tempat tumbuh rambut di atas ni, atas kepala sehingga ke bawah dagu. Sehingga ke bawah dagu. Ini bahagian muka. Kalau kita buat lukis dengan daripada anak rambut, kita pusing ke tepi, kena ke anak telinga kanan, pusing ke bawah, kena ke bawah dagu, pusing ke atas balik, kena ke anak telinga kiri, sehingga sambung kembali ke anak rambut di bahagian atas, maka itulah bahagian muka bulatan tu. Ya. Maka basuh, wajib dibasuh ke wajib diratakan air ke bahagian tersebut. Ratakan pada semua bahagian seperti bulu kening, misai, janggut, zahir dan batin, iaitu bahagian luar, bahagian dalam, bulu kening, misai ataupun janggut wajib diratakan dengan air, kecuali kalaulah janggut tadi tu terlalu tebal. Ya, tebal ni dengan maksud kita tak nampak warna kulit yang ada pada dagu tu, ya. Dagu tadi kita tu, dagu tu dia tumbuh janggut. Ya, tempat tumbuh janggut tu kita tak nampak kulitnya, warna kulit daripada luar kita tak nampak. Disebabkan tebalnya janggut, maka itu tebal. Kalau nipis maka nampak kulit di bahagian tempat tumbuh janggut. Jadi apa bezanya? Kalau dia nipis maka wajib diratakan air pada janggut tersebut di bahagian luar serta bahagian dalam, ya, sampai ke kulit tu. Tapi kalau dia tebal, maka hanya wajib ratakan di bahagian luar sahaja, tidak wajib ratakan di bahagian dalam. Tapi kalau nak juga ratakan di bahagian dalam, itu lebih baik, hukumnya sunat. Ya, kalau ada apa-apa dekat muka, ada apa-apa halangan cat ke ataupun apa sahaja. Kalau orang perempuan mungkin ada makeup, ya. Jadi makeup ni kita kena basuh dululah, ya, supaya kita takut air sampai di kulit tu, tapi takut air tersebut dia bercampur dengan makeup tadi tu, menyebabkan air tadi tidak mutlak. Jadi kalau boleh dibersihkan dahulu makeupnya sebelum ambil wuduk. Yang ketiga, basuh tangan. Rukun yang ketiga, basuh tangan daripada hujung jari sampai ke siku, iaitu kalau ada apa-apa yang menghalang seperti cincin, jam dan sebagainya, kalau boleh buka ataupun dibasuh di bahagian bawah cincin tersebut, ya, kulit di bahagian bawah cincin tersebut ataupun jam. Ya, kalau ada apa-apa halangan seperti cat dan sebagainya, maka kena bersihkan dahulu, ya. Kena basuh di hujung jari ini. Kalau kuku tu panjang, takut air tidak sampai, ya, ke bahagian yang sepatutnya, ya, maka kita ratakanlah di bawah di celah-celah kuku tu, ya, sehinggalah ke siku. Jadi siku kita ni seafdalnya kita lebihkan basuhan tadi tu sehingga ke atas siku, ya. Itu sunat. Yang keempat, basuh kepala. Yang bukan basuh kepala, ratakan. Beza antara basuh dengan sapu ataupun ratakan. Sapu, ya. Sapu wamsahu biru'usikum, iaitu menggunakan sedikit air untuk kita sapu di bahagian kepala. Jadi bahagian kepala yang mana tempat tumbuh rambut tu adalah bahagian kepala. Jadi dalam mazhab Syafi'i hanya wajib dibasuh sebahagian. Sebahagian ni banyak mana? Sebahagian sikit pun sebahagian. Kalau kita kata Ahmad merupakan sebahagian daripada pelajar-pelajar di kelas A. Kelas A ada 100 orang. Tapi Ahmad salah seorang daripada 100 orang tersebut. Jadi Ahmad pun merupakan sebahagian daripada kelas A. Murid-murid kelas A. Ya, 2 orang.
pun sebahagian, 3 orang pun sebahagian, 4 orang sebahagian. Jadi dalam mazhab Syafi'i sebahagian ini merujuk kepada sedikit pun boleh dimaksudkan dengan sebahagian. Katalah kita basuh bahagian hadapan saja pun sebahagian. Kita tak nak basuh depan, kita nak basuh tepi pun boleh, tak ada masalah di bahagian tepi. Ataupun atas ataupun belakang sahaja pun boleh, sah, memadai. Ya, tapi afdalnya, sunatnya basuh ke seluruh atau sapu air ke seluruh kepala. Ya. Hatta 3 helai rambut sahaja pun yang kena air pun sah hukum menyapu air ke kepala. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain ada yang perlukan sebahagian besar daripada kepala, 1/4 daripada bahagian kepala. Tapi mazhab Syafi'i mudah saja. Mazhab Syafi'i hanya sebahagian kecil pun sudah memadai. Yang kelima, basuh kedua kaki. Jadi basuh kedua kaki ni sehingga ke buku lali. Jadi syarat-syaratnya seperti juga dengan syarat-syarat basuh tangan. Ya, sapu di semua bahagian sehingga rata. Kalau ada apa-apa yang menghalang, dihilangkan. Ya. Kalau boleh, afdalnya kita basuh lebih daripada buku lali. Itu afdalnya. Jadi kalaulah ada halangan di kaki tersebut, maka kena hilangkan dululah. Ada apa-apa hilang, cat ke apa ke. Dan mana-mana bahagian yang tumbuh dekat kaki ataupun tangan tadi tu, ataupun muka, ya, wajib kita basuh. Contohnya jari kaki, orang biasa ada 5 jari kaki tapi dia ada 6, maka yang ke-6 tu pun wajib dibasuh. Ya, mungkin dekat kaki tu ada kutil ke apa ke kan, kulit yang timbul tu, maka wajib dibasuh. Ada apa, contohnya dekat muka, contohnya ada tahi lalat yang timbul, pun wajib dibasuh. Ya, sebab dia pun sebahagian daripada bahagian yang hendak kita dibasuh. Dan yang terakhir tertib, iaitu sebagaimana yang Quran sebut. Yang pertama basuh muka, yang kedua basuh tangan, yang ketiga basuh kepala, sapu air di kepala, yang keempat basuh kaki. Maka itulah tertib. Dan Nabi pula ajar kepada para sahabat berwuduk dengan cara macam tu. Jadi menunjukkan dekat sini tertib itu adalah suatu tuntutan daripada syarak. Ya, kita boleh kata 4 anggota wuduk tu, muka, kepala dan sebagainya. Tapi tak boleh pula kita suka-suka basuh kepala dulu, kemudian basuh kaki, kemudian tangan, baru muka. Ya, tidak ada tertib dan tidak diajar oleh Nabi SAW. Serta Quran sendiri tak ajar untuk kita berwuduk dengan cara yang sepatutnya. Ya, yang sepatutnya dengan tertib yang telah diajarkan oleh Quran dan Nabi SAW. Baik, selain daripada 6 perkara tadi tu, maka selain daripada itu, hukumnya sunat. Yang biasa kita lakukan seperti baca bismillah. Baca bismillah hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunat. Ya, membasuh 2 tapak tangan sebelum masukkan air ke dalam bekas. Kalaulah kita ada bekas, kita celup air ke dalam tu dengan tangan, maka kena pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Kalau kita tak celup sekalipun, kita tetap nak menggunakan tangan ni sebagai alat untuk kita sampaikan air di bahagian-bahagian anggota wuduk. Maka kena pastikan juga tangan kita tu bersih. Jadi kena basuh dulu. Takut-takut tangan kita ni contohnya ada najis, maka kalau kita tak bersihkan dahulu, takut-takut air yang kita tadah dengan tangan yang bernajis tadi menjadikan air tadi mutanajis. Jadi menyebabkan wuduk kita tidak sah. Jadi kena pastikan tangan kita bersih, khususnya apabila kita bangun pagi. Ya, kita tidak tahu ke mana duduknya tangan kita pada waktu malam, masa kita tidur. Takut-takut terpegang najis, maka kena basuh dulu. Yang ketiga, bersugi. Hukumnya sunat. Ya, sekiranya tidak membebankan umatku, nescaya akan aku mewajibkan ke atas mereka bersugi setiap kali hendak berwuduk, ataupun untuk ketika hendak bersolat. Jadi bersugi hukumnya sunat. Tak kisahlah bersugi dengan cara apa sekalipun, dengan berus gigi ke ataupun dengan kayu sugi tu ke, ya, maka hukumnya sunat setiap kali berwuduk. Berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, hukumnya sunat sahaja, tidak wajib. Menyelati janggut yang tebal, tadi kita telah sebutkan, sekiranya janggut itu tebal, maka memadai dia membasuh di luar bahagian janggut itu sahaja.
Tapi sekiranya dia nak selat di bahagian sapu air dekat bahagian bawah dalam janggut yang tebal, itu pun boleh lagi afdal, hukumnya sunat. Menyapu semua kepala sebahagian, hukumnya wajib. Tapi menyapu seluruh kepala, hukumnya sunat. Menyapu kedua-dua telinga zahir dan batin dengan air yang baru, ya, bukan air yang telah digunakan untuk menyapu kepala. Boleh sahaja kita basuh kepala, kemudian kita basuh kepala, kemudian kita sapu kepala dengan air, kemudian kita sambung dengan telinga. Boleh sahaja. Ya, tapi afdalnya kita asingkan. Membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali, sebab sunnah Nabi SAW basuh sebanyak 3 kali. Kalau lebih, hukumnya makruh sekiranya dengan sengaja. Yang seterusnya, mendahulukan anggota kanan. Boleh saja anggota kiri dahulu kita nak basuh untuk berwuduk. Letak tangan kiri dulu basuh, lepas tu kemudian tangan kanan. Boleh, hukumnya sah. Tetapi makruh, ya, menyalahi sunnah. Menggosok ketika membasuh. Boleh saja kita lalukan sahaja air di bahagian anggota wuduk, tetapi afdalnya kita menggosok, sebab lebih diyakini air tersebut sampai di semua bahagian anggota wuduk. Berturut-turut tidak putus, dengan maksudnya setelah selesai satu bahagian, kita terus lakukan bahagian yang lain. Setelah selesai basuh muka, terus basuh tangan. Ya, tidak berturut-turut ni dengan maksud kita pisahkan basuh muka, kemudian kita pisahkan dengan sesuatu perbuatan yang luar daripada wuduk, contohnya kita jawab telefon, ya, kita tengok TV dahulu, contohnya. Jadi menyebabkan wuduk tadi tu tidak berturut-turut. Ya, kita boleh sambung kembali wuduk, tak perlu ambil wuduk yang baru sekiranya wuduk tadi tu tidak batal lagi. Kita boleh terus sambung basuh tangan, basuh kepala, ya, walaupun kita telah melakukan perbuatan yang selain daripada wuduk setelah membasuh muka tadi tu. Ya, cumanya perbuatan tersebut kalau bukan dengan tujuan yang munasabah, maka hukumnya makruh sekiranya kita tidak berturut-turut. Melebihkan basuhan kepala, tangan dan kaki, ya. Tangan, kaki, tangan sampai ke siku saja yang wajib. Tetapi afdalnya lebihkan daripada siku. Kaki pun sama, lebihkan daripada buku lali. Bersederhana guna air. Ya, Nabi sekiranya hendak berwuduk hanya menggunakan satu cupa air sahaja. Jadi satu bekas kecil saja untuk Nabi berwuduk. Tapi wuduk Nabi walaupun airnya sedikit, tapi wuduk Nabi itulah paling sempurna berbanding wuduk kita. Jadi kita follow lah apa yang Nabi ajar. Ya, tak boleh juga guna yang terlalu banyak, takut membazir. Menghadap ke arah kiblat, hukumnya sunat. Tidak bercakap-cakap, ya, sebab kita sedang melakukan ibadah. Jadi kalau boleh tidak kita bercakap-cakap tentang sesuatu yang tidak ada manfaat. Dan membaca tasyahud, iaitu doa selepas berwuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadi hukumnya sunat. Jadi ini antara ibadah-ibadah sunat di dalam wuduk. Perkara-perkara makruh. Perkara-perkara makruh iaitu berlawanan dengan perkara-perkara sunnah. Ya, perkara-perkara yang diajar oleh Nabi, iaitu lebih-lebih guna air, mendahulukan anggota yang kiri daripada yang kanan, mengelap wuduk, kalau boleh wuduk tu biar dia kering sendiri. Ya, memukul muka dengan air, iaitu kita bilas muka kita, kita letak air kat muka tu mungkin, ya, dengan sepatutnya kita letak elok-elok, kita sapu elok-elok muka tu, buat perlahan-perlahan, sebab muka itu antara anggota yang mulia. Jadi kita kena jagalah, ya, raikan kemuliaannya tu. Sapu atau basuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali atau kurang, sekiranya kita yakin kita dah basuh 3 kali tapi kita tambah lagi jadi 4-5 dengan sengaja, maka hukumnya makruh. Sekiranya kita tak yakin kita dah basuh 3 ke ataupun belum, maka boleh kita tambah. Seperti solat. Perkara yang batalkan wuduk ini penting. Yang pertama, semua yang keluar daripada dua jalan, kubur atau dubur, tak kisahlah dia merupakan cecair ke, ataupun pepejal ke, ataupun gas beracun ke, ya, mana-mana keadaan ini semua menyebabkan wuduk kita jadi batal. Hatta kalau ada sesuatu tu selain daripada perkara tersebut,
Kalau binatang pun yang keluar, cacing yang keluar daripada kemaluan, kubul ataupun dubur, maka tetap juga batal wuduk. Ya. Tidur yang tidak tetap itu merujuk kepada tidur yang selain daripada tidur duduk. Ada orang dia duduk boleh tertidur. Ya, sekiranya dia duduk tadi itu, lepas tu dia tertidur, maka kita faham papan punggungnya tadi itu berada tetap di atas tempat duduk dia. Jadi kemungkinan dia tidak terkentut ke dan sebagainya. Jadi menyebabkan wuduk dia masih lagi sah kalau sekiranya dia ada wuduk. Ini berikutan dengan keadaan sahabat Nabi SAW apabila mereka duduk dan terlelap ketika mereka sedang menunggu Rasulullah SAW datang solat untuk berjemaah. Ya. Jadi apabila mereka bangun, bangkit dan terus melakukan solat tanpa mengambil wuduk yang baharu, padahal tadi mereka telah terlelap ketika duduk, ya, Nabi tidak pula mengarah mereka supaya ambil wuduk yang baru. Jadi menyebabkan hukum di sini muncul. Jadi tidur ni sebenarnya membatalkan wuduk kecuali tidur yang tetap, iaitu tidur yang dalam keadaan duduk. Kalau baring ke, diri ke dan sebagainya, semua membatalkan wuduk. Sebab apa? Yang bawah tu hilang akal dengan sebab mabuk, pitam, sakit atau gila. Sebab tidur pun merupakan perkara yang hilang akal. Kita tak tahu apa yang berlaku ketika tidur. Jadi menyebabkan mungkin kita melakukan perkara yang batalkan wuduk. Hilang akal dengan sebab mabuk, pitam, sakit dan gila pun sama, sebab kita tak tahu apa yang telah berlaku ketika itu. Mungkin kita sudah melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maka kena ambil wuduk yang baru. Lelaki atau suami menyentuh isteri atau perempuan ajnabiah tanpa berlapik, ya. Suami sentuh isteri ataupun sebaliknya tanpa berlapik, ya, kulit dengan kulit, maka membatalkan wuduk. Kalau bukan kulit tak apa, rambut tak apa, tak ada masalah, gigi tak ada masalah, kuku tak ada masalah. Tapi kalau kulit, maka membatalkan wuduk. Ya. Tapi kalau mazhab lain ada yang sebaliknya. Jadi ini antara sebahagian daripada perkara yang hilaf di kalangan ulama. Jadi tak ada masalah lah. Ya. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i, kita istiqamah lah dengan apa yang mazhab Syafi'i ajar. Jadi suami tersentuh isteri ataupun sebaliknya dengan tanpa berlapik, maka batal wuduk. Kalau tidak berlapik, kalau berlapik, maka tak ada masalah. Menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, ya, maka membatalkan wuduk. Baik, ini antara beberapa kenapa disyariatkan wuduk. Sebab ada sebahagian ibadah yang memerlukan kepada wuduk ni. Antaranya yang pertama sembahyang. Tak kisahlah sembahyang apa sekalipun, hatta sujud, ya, sujud syukur, sujud tilawah dan sebagainya, walaupun berlaku di luar sembahyang, di luar solat, tetap juga wajib wuduk. Ya, tawaf, sebab hukum tawaf sama sebagaimana hukum solat, kena tutup aurat. Kalau solat itu kena suci daripada najis dan hadas, sama juga tawaf. Menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun, la yamassuhu illa al-mutahharun, ya. Al-Quran sebut tidak boleh kita menyentuhnya dan jangan menyentuhnya illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Jadi kalau kita pegang Quran tak boleh, sentuh Quran tak boleh. Kalau kita gendong sesuatu seperti beg, dalamnya bersama-sama di dalamnya tu ada Quran dan benda lain, kita tidak dianggap sebagai menanggung Al-Quran, ya. Jadi boleh, tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Kita akan jumpa kepada perbincangan seterusnya akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.